wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Salam penuh inspirasi dari kami semua di wanita hari ini. InsyaAllah hari ini saya Fiza dan juga Rina akan terus menemani anda. Istimewa nak kita bawakan kepada anda seperti biasa hari Selasa, pastinya tentang topik berkaitan makanan. Dan hari ini cili padi menjadi pilihan untuk dikongsikan kepada anda. Ya, banyak menu yang kita boleh sediakan menggunakan cili padi. Tapi saya pasti mungkin anda inginkan sedikit cita rasa yang berbeza. Betul. Ataupun nak cari idea-idea menarik untuk makan tengah hari. Sebab biasanya memang golongan suri rumah dan juga para isteri ini akan pening kepala. Sebab Betul. tak tahu dah nak cipta makanan apa. Dan mungkin juga kalau kita cakap tentang cili ni, ada dalam kalangan anda penonton-penonton yang merasakan tak elok makan cili padi ni. Betul tak Rina? Ya, betul. Namun sebenarnya cili padi ini juga mempunyai pelbagai khasiatnya tersendiri. Selain cili padi ini juga boleh dijadikan sayuran, ada juga antara kajian yang menunjukkan bahawa cili padi ini juga mampu untuk menurunkan berat badan. Dan itu yang paling suka. katanya juga bagus bagi mereka yang selsema. Kalau makan cili padi Betul. ni boleh menghilangkan selsema tu. Ya, kan? itu juga sebagainya salah satu cara ataupun petua lah yang sebenarnya ada khasiat di sebalik kepedasan cili padi itu sendiri. Banyak sebenarnya yang kami nak kongsikan, tapi sebelum tu bila cerita tentang cili padi sebenarnya dia datang daripada keluarga cili lah. Betul. Tapi kalau kita tahu tentang cili ni ada banyak, bukan saja cili padi, ada cili merah, cili hijau, capsicum. Macam-macam dah lagi ada. Kami nak bawa pemerhatian anda untuk perkongsian seorang pengusaha tanaman cili yang dah pun mengusahakannya selama 14 tahun. Kita saksikan. Silakan. Minat dalam dunia pertanian telah mendorong Hashim Kamisan, 36 tahun, untuk mengusahakan tanaman cili yang terletak di Sijanggang, Selangor. Saya melihat cili ni dia merupakan kegunaan sayuran harian. Kalau kita lihat dekat rumah, mesti satu rumah dia akan spend lebih kurang dalam RM15. Contoh dia sama ada cili padi ataupun cili merah besar ataupun cili bo, cili giling, dan yang terakhir mesti ada cili sos. Keperluan penggunaan cili ni dia memang sangat tinggi. Dia juga merupakan sayuran yang perlu ada dalam masakan. Jadi penggunaan dia sangat luas, sebab tu kita memfokuskan pada penanaman cili fertigasi ni. Kaedah fertigasi ialah teknologi pengurusan tanaman pintar di mana proses pembajaan dan penyiraman dilakukan serentak. Bila kita menggunakan smart farming ni, kita ada letak beberapa sensor yang dekat ladang kita ni, dekat plot tanaman kita, yang mana dia memberi alert kepada kita yang mengatakan bahawanya hari ini hujan. So kita akan dapat notifikasi, sama ada SMS kita boleh setting ataupun Telegram ataupun email. Kita boleh buat keputusan sama ada kita nak stop kita punya penyiraman ataupun maintain. Kita melihat kaedah yang terbaru kita guna ni menggunakan smart farming. Dia dapat membantu kita konsistenkan kita punya tanaman berserta dengan pengeluaran. Teknologi ini membantu pada kita untuk mengurangkan kos berserta dengan tenaga kerja. Dahulu, Hashim berhadapan banyak cabaran ketika mengusahakan tanaman secara konvensional. Namun kini, rutin penjagaan tanaman cili menjadi lebih mudah. Kita akan membuat pembersihan kawasan dahulu untuk bersedia untuk ditanam, dan dalam masa yang sama juga kita akan buat proses penyemaian. Jadi penyemaian pokok cili ini dia mengambil masa lebih kurang dalam 21 hari. Jadi setelah 21 hari ini, anak pokok tersebut telah bersedia untuk dipindahkan ke tapak tanaman kita lah. Nasihat saya kepada sesiapa yang nak mencebur industri pertanian ni, tak perlu takut dan tak perlu bimbang. Kalau boleh, yang pertama kena ada mentor lah. Sebab mentor ni sebenarnya akan guide kita cara menanam, cara jaga dia, cara nak harvest dia, penjualan dia. Tanaman cili sememangnya mempunyai potensi tinggi dalam meraih pendapatan yang lumayan kerana permintaannya yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Berbekalkan teknologi terkini, bidang pertanian menjadi semakin mudah untuk diusahakan. Apa yang penting ialah kesungguhan dan semangat untuk berjaya. Itu dia
Seronok kan kalau tengok orang pandai bercucuk tanam dan juga hasil tuaian tu boleh jadikan perniagaan dan juga makanan untuk si keluarga. Saya pun dengan cerita awak pun dah minat ke arah bercucuk tanam ni. Tapi tu yang tanam-tanam depan rumah je. Tak apalah. Kita mula yang kecil dulu. Ya. Lepas ni baru kita fikir yang besar. InsyaAllah. Kena ada mentornya. Okey, Rina, ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada anda istimewa pada malam ini. Bakal berlangsungnya Lazada Chief Discount Officer akan bersiaran langsung pada 8 September ini jam 9 malam di TV3, aplikasi Lazada dan TV3 Malaysia YouTube. Berhibur sambil membeli belah bersama-sama dengan Ain Idrus dan artis-artis terkenal tanah air serta dapatkan tawaran eksklusif dengan potongan harga sehingga 90%, penghantaran percuma dan banyak lagi. Boy, tak sabarnya malam ni ya, Fiza. Tak sabar, inilah masanya untuk awak check out awak punya kad kat Lazada tu, beli semua yang awak nak. Awak cakap dengan cermin ke macam mana? Saya tak boleh dah. Saya tak boleh berbelanja dah bulan ni. Okey. Dan kita nak kongsikan kepada anda semua tentang khasiat cili padi ni. Tadi kita kongsikan sedikit kan? Yeah. Dan ini antara variasi menu nak terus kami kongsikan kepada anda. Mungkin dapat dijadikan inspirasi juga. Antara yang kita nak kongsikan di depan Rina, kita ada apa? Kita ada char kway teow yang menggunakan cili padi jeruk. Sedapnya. Lepas tu kita ada ini memang lain daripada yang lain. Pasta masak lemak cili padi. Dan ini kita juga ada paru goreng belado cili padi. Kalau selalu kita guna cili merah ataupun cili kering kan, tapi ini kita gunakan cili padi. Dan ini sambal tumis udang menggunakan cili padi dan juga petai. Wow, menariknya. Okey. Kita ada sambal gesek. Okey. Ini memang sinonim lah kalau kita gunakan cili padi. Nak menambahkan selera, mesti kita ada sambal geseknya sendiri. Yang ini pun menarik sebab kita ada ayam macam ayam nasi ayam ni kan. Kemudian dimakan dengan sambal cili padi dan juga ikan bilis. Jadi pastikan sebenarnya menu-menu kami nak bawakan sekejap saja lagi. Tapi anda seperti biasa, kalau Fiza dia suka pesan, sediakan pen dan kertas. Ya, sediakan pen dan kertas ataupun rekod. Boleh terus saksikan kami secara langsung juga, bukan saja di kaca TV, tapi anda boleh terus tonton kami di www.facebook.com/WHITV3. Kita berehat dahulu, selepas ini kembali untuk menu-menu istimewa di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami nak kongsikan kepada anda menu yang pertama. Kita bersama dengan Puan Azia Ismail daripada Azia_Tas Food Staff. Okey. Kita nak kongsikan resepi apa hari ini? Hari ini kita nak kongsikan dengan resepi sambal gesek. Okey. Dan sambal gesek yang boleh diperbagaikan dengan bermacam-macam masakan lah. Okey, sambil-sambil tu mungkin pembantunya dah boleh mulakan apa yang kita nak buat. Kalau kita cakap tentang cili padi ni sebenarnya, dalam kalangan ibu-ibu penonton-penonton yang sedang menonton ketika ni, sememangnya lebih arif daripada kami lah. Memang ada macam-macam jenis cili padi. Ada orang panggil cili padi kampung, ada orang panggil cili Aceh, cili Vietnam, macam-macam jenis cili. Betul. Mengikut keselesaan dan kesesuaian kita lah kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan lah, kalau kita nak buat sambal gesek ni, jenis cili yang sebagaimana yang sesuai sebenarnya? Cili padi Vietnam. Cili padi kalau Vietnam. mana tak suka pedas lah. Cili padi kampung pun boleh. Tapi pada yang suka pedas, cili padi Aceh. Cili padi Setahu Aceh. saya lah. Okey, cili padi Aceh yang warna merah. Tapi hujungnya halus kan? Ya, betul. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang resepi sambal gesek ni, mungkin setiap negeri ataupun setiap keluarga ada resepi-resepi yang berbeza. Mungkin kalau masyarakat Jawa dipanggil sambal totok. Ya, betul. Lebih kuranglah caranya kan. Jadi kalau bagi puan sendiri, kalau kita boleh kongsikan asal usul resepi ni. Okey. Macam yang saya buat ni adalah sambal gesek yang berasal daripada Negeri Sembilan. Okey, sambal gesek yang perlu digesek dalam dia punya, orang panggil cobek lah. So kalau sambal gesek Negeri Sembilan, Fiza try. Saya cuba ya. Okey. Okey, bila kalau dia lepas digesek dia kena digoreng semula lah. Tapi kalau sambal totok, kita tak payah goreng balik. Tak boleh goreng kan? Okey, kalau puan boleh kongsikan antara bahan-bahan asas yang kita perlukan lah kalau kita lihat kat depan tu kan? Okey, kita kena ada ikan bilis, belacan ikut suka. Siapa yang suka boleh letak lah, tak suka. Okey, bawang kecil, bawang putih dan cili padi. Digoreng dulu. Pandai Fiza buat. Goreng dulu, lepas tu digesek lah. Pada yang tak suka digoreng balik pun boleh terus makan. Peralimau terus makan. Kalau yang suka, kita goreng balik lah. Sedapnya. Dan dia boleh dipelbagaikan. Kita boleh makan dengan ayam, paru. Pada yang tak sempat masak kan, ibu-ibu bekerja. Tak sempat masak boleh. Ini yang orang cakap kalau mak mertua lalu ni tak nampak ni kan, makan dengan kicap. Dia tak pusing. Makan telur mata separuh masak, makan dengan sambal gesek. Okey. Lulus ke tak lulus ni? Saya gesek ni. Lulus. Okey. Mana nak dapat cobek?
Saya nak 2. Siapa dia jual boleh PM tepi. Okey, kalau kita cakap tentang sambal gesek ni, kalau kita lihat di depan ni juga ada pelbagai jenis sambalnya. Ya, okey. Yang ini kalau boleh kamera dekat sikit, yang ini berwarna merah. Yang ini pula berwarna hijau. Ini telah digoreng balik. Okey, apa perbezaan itu? Kalau yang warna merah ni, saya letak gula Melaka. Tips dia. Untuk pada yang tak suka pedas. Sebab cili merah memang sangat pedas lah level dia. Okey, So, yang ini kita ulang semula. Yang ini sambal gesek menggunakan cili padi juga. Ya, tapi nak kurangkan kepedasan? Letak gula Melaka. Okey. So, dia balance lah. Pedas dengan manis. Yang ini? Yang ini tak ada. Yang ini ikan bilis, belacan, hampir biasa. Ikan bilis, belacan, bawang putih dengan bawang yang kita yang kita gesek ni tadi lah. Okay. Tapi kalau suka manis boleh letak. Okey. Kalau kita pergi lihat pula ke dalam kuali tu. Ni apa yang nak dikongsikan? Okey, yang ini kalau biasanya kalau kita buat kan ada lebihan selalunya. Okey, kita boleh buat masakan. Panaskan dan masukkan je baik paru, ayam ataupun udang lah. Apa sahajalah jenis masakan. Macam ni saya dah buat udang petai. Kita dah masukkan petai, paru belada dengan ayam. Ni nasi goreng ya. Boleh buat nasi goreng juga. Daripada satu sambal yang menggunakan cili padi ni, kita boleh variasikan menu masakan kita mengikut cita rasa keluarga kita lah. Okey, mungkin boleh kongsikanlah juga bagi penonton-penonton kan yang rasa mudahnya sebenarnya daripada satu sambal ni boleh divariasikan. Boleh masak sayur, masak lemak, masak macam-macam. Boleh masak rendang pun. Wow, okey. Bagaimana cara untuk mereka nak tengoklah di laman sesawang Instagram? Okey, boleh follow saya di Azia_Tas_Foodstuff. Kat situ saya ada, nanti saya akan sharekan lah. Dan saya ada sediakan juga untuk siapa yang berminat untuk membelilah. Okey. Nak tahu dengan lebih lanjut boleh pergi ke boleh DM saya. Azia_Tas_Foodstuff. Okey, sebenarnya kan mungkin ramai juga tak tahu ada banyak cara dan petua untuk kita hilangkan pedas. Kata orang kalau dah makan cili padi ni pedas, nak hilangkan rasa pedas di dalam mulut tu kita boleh minum air panas. Untuk menghilangkan rasanya kan. Ada tips lain tak? Kalau orang dulu-dulu lah yang share dengan saya, gigit lidah. Gigit lidah. Macam tu je. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kalau makan kan. Okey, terima kasih kita ucapkan. Dan kita nak kongsikan satu lagi menu istimewa dengan jiran sebelah saya. Rina nampaknya dah siap rasa kat sebelah tu amboi. Silakan Rina. Hai, gigit lidah katanya ya. Baru masakan kat jiran sebelah sampai ke sini, tapi kita juga tak kurang hebatnya nak kongsikan satu lagi resepi istimewa. Dah lah istimewa, cantik pula saya tengok ikan ni. Kita bersama dengan Puan Roziana Abdul Rahman atau katanya panggil je Kak Ana. Dan juga bersama dengan suaminya Cik Syamsuri. Okey, hari ini bila cerita tentang cili padi, sebenarnya kalau kita tengok dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri memang menggunakan cili padi untuk masakan tradisional. Tapi hari ini kita nak masak bukan calang-calang menu ya. Nama dia pun berasap dengar. Ikan talapia goreng cili padi berasap. Kita nak tengok asap dia sampai mana. Okey, biasanya Kak Ana, apa bahan-bahan yang sesuai untuk kita buat ikan talapia cili padi berasap ni? Ikan ni senang je resepi dia. Cili api, kalau tak nak pedas kurang pedas tu kita campurlah dengan cili hijau. Lepas tu bawang dengan bawang putih goreng. Kita goreng dulu ya. Okey, baiklah. Ini saya kira samalah juga konsep dia kan. Sama kita macam akan buat sambal gesek pun kita goreng dulu bahan-bahannya termasuk dengan belacan sekali ya. Bawang, bawang putih, belacan dan juga cili padi itu sendiri. Kalau kita tengok kan, cili padi ada cili padi merah, cili padi hijau, tapi dari segi kepedasan yang selalu orang cakap cili padi merah lagi pedas. Betul? Kan? Jadi apa sebenarnya yang membuatkan Kak Ana rasa lebih sesuai guna cili padi merah berbanding cili padi hijau ni? Sebab saya rasa nampak cantik sebab ada merah kan, campur dengan hijau, lepas tu berselera lah kan. Macam tu. Okey, selain daripada kita guna cili padi ini untuk buat ikan cili padi berasap ni, apa sebenarnya menu yang sesuai lagi kita buat masakan pedas cili padi ni? Dia sebenarnya sambal ni dia ready made. Dia macam seberguna lah kan. Kalau kita nak bawa ke asrama contohnya ataupun macam nak makan macam tu. Kan? Boleh saja ya. Saja. Apa saja. Maksudnya kita buat je sambal tu tapi menu ikut cita rasa masing-masing. Betul. Okey. Macam tu. Pandai
pandai rupanya Cik Syamsuri goreng cili. Sebab kalau kita tengoklah kan, siapa yang tengok iklan raya tahun lepas, iklan raya TV3, inilah Pak D-nya. Okey, selain daripada masakan dengan ikan seperti yang disentuh tadi, kita ada ubi rebus, kita ada keladi, kita ada lempeng kelapa. Ini memang kita makan dengan sambal. Kalau waktu sarapan pagi memang sangat sesuai lah. Siapa yang tahan perutnya. Tapi kurangkan pedas. Kurangkan pedas. Okey. Dari segi kita nak pilih cili padi pun penting juga. Ya, betul. Macam mana kita nak tahu cili padi itu benar-benar sedap dan juga orang kata dari segi kesegaran itu sesuai untuk buat masakan? Saya rasa macam biasa saya beli macam yang cili, dia orang kata cili Thailand tu kurang pedas lah. Okay. Yang kalau cili kampung tu lagi pedas. Dia kecil-kecil macam tu. Cili kampung dia kecil-kecil. Dia lagi pedas. Itulah panggilan cili padi pun berbeza-beza mengikut tempat. Kalau dekat utara kami panggil cabai Melaka. Walaupun di utara tetap panggil cabai Melaka. Ada yang panggil cili burung dan sebagainya. Betul. Ikut kesesuaian di daerah negeri masing-masing. Okey, kita lepas goreng ni kita nak buat Lepas goreng ni biasanya kita akan tumbuk lah, tapi kat sini tak ada nak cepat kan. Siang ni saya dah siap terus tumbuk jadi terus sambal dia. Terus jadi macam ni. Lepas tu kita goreng balik semula. Ikan tu memang kita dah siap goreng, dah siap dah. Okey, yang ni saya dah siap dah tumbuk. Okey, yang ni dah siap masak. Ini saya dah siapkan. Ini yang masak. Kalau kita tengok ini kita dah tumbuk. Dah tumbuk. Okay. Selepas daripada kita goreng kita tumbuk dia jadi macam ni. Lepas tu kita masak sekali lagi dia jadi macam ni. Okay. Makanlah dengan ikan. Makanlah dengan apa saja yang berasap. Itu dia. Okey, baik. Kalau kita tengok nak tunggu memang mungkin makan masa yang lama. Ya, betul. Ini hasilnya ikan goreng talapia cili padi berasap. Asap dia dah habis tadi. Sebab kita goreng awal tadi. Ini sambalnya dalam perut ikan ni pun sebenarnya kita dah masukkan cili padi juga. Betul. Sambal cili padi tu masuk kat dalam lagi sedap. Kita tabur dengan bawang goreng, bawang putih. Ini memang sangat sedap lah bagi mereka yang mungkin nak dapatkan lebih resepi ataupun nak buat tempahan sebagainya. Bagaimana caranya? Nak tempah saya ini IG saya Suriana bawang crispy. Okay. Ataupun Facebook Krisha Iliana. Okey, baiklah. Jadi bolehlah kalau nak cuba resepi dan sebagainya, idea yang menarik Baik, terima kasih Kak Ana dan juga Cik Syamsuri bersama kita hari ini untuk resepi masakan ikan talapia cili padi berasap. Okey, daripada masakan tradisional, masakan Melayu, kita nak bagi sedikit perbezaan ataupun dalam selera anda. Kalau mereka yang sukakan masakan barat ini, mungkin cili padi juga boleh dijadikan sebagai salah satu bahan utama. Betul tak, Fiza? Betul. Kalau selalu kita makan spaghetti, kita minta cili padi potong. Tapi tak payah risau. Kali ini kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan Puan Juliana Ismail. Resepi hari ini, resepi tentang spaghetti Buttermilk chicken cili padi pasta. Wow. Okey, kita boleh terus mulakan bahan-bahan yang kita perlukan. Puan Juliana mungkin boleh kongsikanlah sikit. Kita dah kongsikan dua resepi tradisional kan. Kalau kita lihat bahan-bahan yang digunakan hari ini, cili padi jenis apa yang digunakan? Okey, saya guna cili padi Bangladesh ataupun ada juga yang panggil Aceh. Ada yang panggil cili padi Aceh, Bangladesh ataupun Vietnam. Dia lebih Vietnam. pedas. Ya, dia lebih pedas kerana hujungnya tajam kan? Betul. Dan kalau kita cakap, kita belajar tentang sejarah cili ni, negara-negara seperti India, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia juga memang ada banyak tanam cili padi. Sebab tu namanya pelbagai kan? Ya, betul. Okey, macam mana dapatnya idea untuk fusion kan sebenarnya resepi cili padi ni? Sebenarnya saya memang suka pedas. So dalam masa sama suka western. Biasanya western dia macam rasa dia macam tak pedas kan. So saya olah macam biasa kita makan buttermilk dengan nasi ataupun daging salai dengan nasi. So saya olah guna spaghetti. Okey. Boleh kita terus masukkan bahan-bahan yang ada ni. Kita perlukan bawang. Bawang Holland yang dipotong dadu. Okey. Okey. So, tadi saya tumiskan minyak. Kita campur butter sikit. Okey. Untuk bagi dia rasa lemak-lemak lah sikit.
Okey, mungkin Puan Juliana boleh kongsikanlah sikit selain daripada resepi buttermilk chicken cili padi dan juga daging salai cili padi ni kan, apa antara inovasi-inovasi lain resepi yang menggunakan cili padi yang Puan dah cuba sebenarnya? Okey, saya satu lagi saya buat pasta nestem. Oh, Tapi dia pakai cili padi. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh terus saya nak tunjuk tumis dan masak sebenarnya. daun kari. Kita pakai daun kari dan cili. Cili ni ikut kepedasan yang kita nak lah. Kalau suka pedas, kita tambah. letaklah banyak ya. Kalau Banyak. kita terasa nak hidangkan kepada anak-anak, kita mungkin boleh kurangkan. Tapi sebenarnya khasiat yang terkandung dalam cili padi ni juga boleh juga kita kongsikan dan ajar anak-anak kita ni mula rasa masakan yang pedas-pedas ni kan. Betul. Kalau macam Puan Juliana sendiri, penerimaan keluarga macam mana? Memang suka pedas ke? Memang suka pedas. Just kalau untuk anak yang kecil, saya asingkan lah. Okey. Tapi ini tentang resepi western ataupun fusion, resepi tradisional yang digabungkan dengan resepi barat kan. Kalau resepi-resepi tradisional kebiasaannya kalau cili padi Aceh ni, apa antara menu lain yang sering kali dimasak oleh Puan Juliana? Okey, biasanya saya guna untuk macam buat sos ataupun saya juga buat nasi Arab. Dan saya memang guna biasa kita makan kat restoran nasi Arab tak pedas dia punya sos. Tapi saya punya pedas. Okey. Okey, ini kita masukkan apa ni? Susu cair. Susu cair. Okey. Macam kita masak buttercream biasa tapi kita letakkan cili padi. Cili padi, Cili betul. padi. Okey. Kalau kita sambil tunggulah kita punya susu tu mendidih, mungkin kita boleh kongsikan juga tentang resepi ni. Okey, untuk yang ni dia sama, dia macam kita masak daging salai, masak lemak cili padi. So cara yang sama, guna cili api, bawang putih, bawang merah, serai sedikit, asam keping, santan. So tapi bila kita nak makan dengan pasta, kita kena buat dia pekat. Okey. So kita gunakan bancuhan tepung gandum sikit, air tepung gandum untuk pekatkan lagi kuah dia. Supaya bila kita makan dengan pasta, dia lebih rasa creamy. Creamy. Lepas tu dia pekat, dia jadi dia bukan macam berkuah lah. dia Okey, tak faham. berkuah. Okey, bagi penonton-penonton yang mungkin nak tengok, nak tahulah apa lagi antara jenis-jenis masakan ataupun apa yang dijual oleh Puan sendiri, bagaimana cara untuk mereka menghubungi Puan Juliana sebenarnya? Okey, boleh follow IG araisa.co dan boleh dengan Facebook saya, Diana Noah Shah Alam. Okey, boleh follow IG araisa.co. Ada macam-macam sebenarnya jenis-jenis resepi dan juga masakan yang nak dikongsikan bersama dengan anda penonton-penonton yang mana mungkin dapat mencetuskan idea dan juga inspirasi untuk anda jadikan hidangan seisi keluarga. Okey, kita nak lihat ini ayamnya tadi tu dalam masa yang singkat ini. Mungkin boleh kongsikanlah juga ayam ni apa bahan perapannya sebenarnya? Okey, ini isi ayam. Saya gunakan 100% isi ayam. Saya marinate dengan garam sedikit dan lada sulah. So saya perap dia dalam 1 jam. Lepas tu baru saya gaulkan dengan tepung bistari. Nak mudahlah tepung bistari. Mudah aja ya kita masukkan. Okey. Kalau kamera boleh tunjuk, ini hasil yang dah siap resepi kita hari ini. Resepinya adalah buttermilk chicken cili padi pasta. Okey, buttermilk chicken cili padi pasta. Sambil saya nak rasa bersama dengan kru-kru saya di depan ni, kami nak ambil masa sedikit dan anda pastikan terus bersama kami kerana ada 2 lagi resepi cili padi istimewa nak terus kami kongsikan bersama dengan anda. Kami nak berehat dahulu seketika. Terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, dah 3 resepi sebenarnya kami kongsikan kepada anda. Ini menu memang sangat mudah dan pastinya membuka selera. Kalau kita tak ada idea, kadang-kadang lapar, tak cukup masa, tak sempat, dah lapar sangat ni, ini juga boleh jadikan pembuka selera. Kita nak kongsikan tentang cili padi jeruk bersama dengan Syafiqah dan juga ibunya, Puan Anom. Okey, cerita tentang cili jeruk ni, kalau kita tahu sebenarnya boleh dimakan dengan pelbagai cara. Sama ada dalam makanan bergoreng ataupun kita nak makan dengan nasi dan sebagainya, pembuka selera kan. Bagaimana sebenarnya kita nak pastikan cili jeruk ni sedap dan rangup? Okey, sebenarnya bahan cili jeruk ni tak banyak tau. Kita akan perlukan cili. Cili ni perlu direndam dalam air panas. Ini akan memastikan kerangupan dia dan dia masih bertahan lama. Kualiti dia akan jadi lebih elok. So, berapa lama kita nak masak ni dalam air panas? Tak lama. Kita just cili tu dan kita masukkan air panas selama 5 minit dan kita biarkan sampai dia lecuh dan kita akan tapiskan air sehingga air kering dan baru kita masukkan di dalam balang. Okey, untuk menambahkan lagi memastikan kerangupan dia, kita akan masak cuka bersama gula dan sedikit garam. Ini saja bahan dia sebenarnya.
sebenarnya. And then bila dah masak dan dah mendidih, kita perlu pastikan air cuka ni sejuk sehingga suhu bilik. Baru kita masukkan. Barukah kita masukkan. Kita tak boleh masukkan pada panas. Itu akan menyebabkan dia akan jadi lembik. So dah lembik tak sedap lah pula kan. So cili ni dia akan menyebabkan cili jeruk kita akan jadi lebih rangup. Okey, sukatan dari segi garam gulanya tu bagaimana? Kita selalunya ikut je macam ikut sedap tangan. Yes, yang buat ni mak kan, ikut sedap tangan lah. Biasanya kalau kita nak buat macam ni lah kan, untuk satu balang ni mungkin kita memerlukan 1 atau 2 sudu garam dan gula kan. Garam ni kita hanya untuk secukupnya rasa. And then gula ni kita kena letak dalam 3 ke 4 sudu. Depend terpulang kepada orang lah, ikut kepada masing-masing punya. Ada setengah orang dia lebih suka masam, ada seorang dia lebih suka kepada manis. Betul. So kita kena balance lah. Dari segi ketahanan cili padi jeruk ni berapa lama sebenarnya dia boleh bertahan? Okey, sebenarnya orang tak pernah tahu yang cili padi jeruk ni dia boleh tahan sangat lama. Kalau kita letak dia kat luar, dia boleh tahan dalam 6 bulan ke 7 bulan. Wow, lama tu. Kalau kita letak dalam pita ais, even setahun pun kita boleh tahan sebenarnya. Tapi kat rumah saya jarang tahan sampai setahun, selalunya habis. Macam satu balang ni dah settle. Settle, sekejap je. Okey, kalau kita kongsikan tadi kan, ada banyak sebenarnya cara untuk kita makan bersama dengan cili padi jeruk ini. Ini cili padi kicap kan? Cili padi kicap. Kita guna cili padi jeruk. Cili padi jeruk dan air cuka jeruk yang kita ada ni kita tuangkan dekat dalam ni dan kita potong tomato, kita potong tomato, kita potong bawang dan jadi satu hidangan yang lengkap pun sebenarnya. Tak perlu orang kata nak sambal kuah lain. Betul. Cukup cili padi ni dah membuka selera. Betul. Nasi panas-panas. Boleh bertambah tu. Ikan panas-panas. Betul. Okey, ini pula ini istimewa ni. Ini saya tahu jelatah. Betul. Kan? Tapi ini jelatah jelatah timun. So kita guna benda yang sama, kita guna timun, tomato dan bawang, tapi kita gunakan cili jeruk dan juga air cili tu kita terus letak dalam ni. So selalunya orang ingatkan selalunya orang makan cili dan orang buang air cukanya. Tapi sebenarnya boleh the whole digunakan. botol ni kita boleh gunakan untuk semua benda. Boleh sebenarnya kan kalau kita cuka ni juga kita boleh buat untuk buat tartar sos, kita boleh letakkan dekat dalam sandwich. Sebab dia memberikan rasa. Betul. Dan kalau kita lihat kat sini, ini memang menu yang paling kena sekali lah, iaitu char kway teow ataupun kuih goreng makan dengan cili padi jeruk. Bagi mereka di luar sana yang mungkin nak buat tempahan dan sebagainya, bagaimana caranya? Okey, boleh follow saya di IG Cili Jeruk Tak Nom untuk sebarang tempahan. Kita boleh hantar di seluruh Malaysia. Kalau di sekitar Gelembah Kelang, kita akan buat penghantaran ke rumah masing-masing lah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Fika dan juga Puan Anom. Ini yang dah siap, kalau boleh kita tunjuk sikit. Panas lagi ni. Okey, sambil-sambil saya nak rasa cili padi jeruk ni bersama dengan nasi putih dan juga ikan ni, kita nak tahu, Fiza, apa lagi resepi istimewa? Ini memang istimewa sebab kita nak buat resepi ayam goreng cili padi bawang. Kita bersama dengan Puan Rahma Harun. Kalau tengok wajah Puan Rahma Harun ni, mesti cakap, saya kenal lah. Memang sebab Puan Rahma merupakan seorang pelakon veteran dan masih lagi berlakon sekarang. Betul? Okey, kita nak kongsikan resepi ni. Selalu orang ingat ni cili giling ataupun menggunakan cili kering kan? Tapi apa bahan-bahan asas tu? Bahan asas cili kering dan cili padi. Cili padi apa yang kita gunakan? Cili padi kampung lah. Cili padi kampung. Okey. Kita kongsikan jugalah sambil suaminya masak tu kan. Puan Rahma mungkin boleh kongsikan kat penonton. Ramai yang terkeliru. Kita duk sebut kan, tapi tak tahu perbezaan dia. Okey, ini cili padi apa? Ini cili padi apa kan? Ini cili padi kampung. Ini memang sedap lah. Ini Thailand yang tapi memang terlalu pedas lah, ini terlalu pedas. Yang hijau ni orang panggil cili akar kan. Okey. Ini perbezaannya dan mungkin juga dalam kalangan penonton mungkin dah ada yang dah tahu, tapi kita nak kongsikanlah juga bagi yang belum tahu, cili kering juga sebenarnya ada yang diperbuat daripada cili padi. Betul ya? Okey, apa yang kita perlu lakukan untuk menu kita hari ini? Ni cili yang dah saya blend dengan tadi, saya tumis. Kemudian saya masukkan bawang goreng. Bawang goreng? Bawang goreng yang digoreng. Ini untuk ayam. Dia tak semestinya ayam saja.
ikan, daging, semua boleh. Okey, ikut cita rasa kita lah ya. Kalau suka makan sotong, kita letak sotong. Kalau suka makan udang, kita letak udang ya. Okey. Tapi nak tahu lah juga resepi ayam goreng cili padi bawang ni, resepi rekaan sendiri ke ataupun resepi turun temurun daripada keluarga? Ini kadang-kadang kita orang ni kan berkawan. Jadi kita orang tukar-tukar resepi lah. Kadang ambil resepi kawan, campur kita. Sebab Puan Rahma orang Penang kan? Selalu orang Penang dia masak gulai. Ini dia masak sambal kan? Itulah dia. Okey. Lepas tu, kemudian kita masuk ayam kita masukkan ayam. Okey, ayam ni kita goreng kunyit macam biasa. Okey. Sambil-sambil tu nak tahulah juga kabarnya Puan Rahman ni kat rumah pun memang ada buat COD. Ada buat macam-macam jenis masakan. Apa lagi masakan-masakan lain yang sebenarnya memang Puan Rahman masak? Kuih pun saya buat. Laksa Penang memang saya buat. Itu kegemaran saya lagi. Kemudian saya buat mi rebus tulang. Mi rebus tulang. Okey, penonton, kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa daripada Puan Rahma. Kalau biasa kita tengok menu masak lemak labu. Tapi ini masak lemak udang cili padi bersama dengan buah sukun. Buah sukun. Ini istimewa. Dari mana tercetusnya idea untuk buat resepi ni? Sebab saya ni suka mencuba. Jadi saya cubalah selalunya labu, selalunya ubi ataupun nangka kan. Jadi saya cuba ubah resepi baru ni. Okey, saya nak cuba rasa masak lemak sukun sukun. Masak lemak sukun cili padi dengan udang ni. Macam mana rasanya? Oh, nampak kalau tekstur ni penonton, kalau kita tengok creamy sangat, dia memang ini guna santan ke guna susu? Dia dia santan, tapi bila buah sukun dia akan serap sikit, dia lemak akan memekatkan kuah. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh kongsikan juga tengah buat apa tu? Apa lagi bahan yang nak perlu dimasukkan? Tak ada bahan apa yang nak masuk dah, cuma tunggu dia kering je lah. Bila dah kering, dah okey. Okey. Mungkin Puan Rahma boleh kongsikan Facebook dan juga Instagram untuk penonton-penonton dan peminat-peminat nak tahu. Ya, boleh. Ikutilah ni saya Facebook lah. Tapi kalau yang mana dah boleh pada Aisyah Oni. Okey, boleh pergi ke Facebook Aisyah Oni. Okey, memang sangat-sangat sedap rasa masak lemak cili padi udang dan sukun ni, rasanya sedap. Ini hasil menu yang kita kongsikan hari ini, iaitu ayam goreng cili padi bersama dengan bawang goreng. Nak rasalah kan apalah rasa ayam goreng cili padi dengan bawang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Makan dengan nasi putih, kicap macam ni. Okey. Terima kasih Puan Rahma atas perkongsian resepi ni tadi. Dan kita juga dah kongsikan macam-macam resepi berkaitan cili padi. Dan Rina di dalam sekarang ini bersama dengan Dato' Azril, bersama dengan Bik Asia. Ada juga sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan anda penonton untuk hari ini. Silakan. Okey, sedap tengok Fiza Sabjahal makan ya. Makan-makan juga, tapi sebenarnya kami nak kongsikan antara produk-produk hebat daripada V Asia. Ini dia tak lain tak bukan bersama dengan Dato' Azril. Sihat Dato'? Sihat Alhamdulillah, sihat. Sihat Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok kat sini ada macam-macam produk istimewa daripada V Asia. Yang mana kita nak mulakan dulu? Okey, terima kasih Rina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Rina, saya tengok hari ini juara hari ini enak-enak belaka ya. Saya pasti ramai yang suka makan. Bila kita dah makan berlebihan ya, mulalah risau bentuk badan tak menawan, terkeluar sana sini, baju kena pakai saiz besar dan sebagainya Rina. Tak kurang juga ya, ramai juga di antara kita sebenarnya yang kurang menitik beratkan soal penjagaan makanan, yang mana ya kadang-kadang kita ambil lewa ya, tak makan breakfast langsung, tak ambil sarapan pagi, kita terus makan tengah hari ataupun makan lewat, yang mana ya bila kita makan lambat sebenarnya Rina, tak ambil breakfast boleh menyebabkan kadar metabolisme kita rendah, menurun ya. Mulalah ya bila kita makan tu tengah hari tu makan sekali banyak ya. Bila dah makan banyak, risau bentuk badan kurang menawan ya, susah nak lawas dan sebagainya. Jadi hari ini saya bawa satu solusi untuk anda, penjagaan makanan yang saya kira sangat seimbang, diet yang seimbang. Sebab apa yang dapat membantu mendapatkan bentuk badan menawan, iaitu Cococut. Ni dia Rina, yang mana saya kira Cococut ni merupakan formulasi yang terbaik sekali. Oat beta glucan ya, yang mana oat yang kita guna khas ni mengikut kajian ya, oat ni yang kita guna secara terperinci kajian ya, yang mana University of Newcastle ya daripada Australia, pengambilan oat beta glucan dapat membantu merangsang ya penghasilan hormon rasa kurang lapar ya secara tak langsung ya. Bila kita ambil Cococut ni dapat membantu menyekat selera makan kita,
dia sebagai meal replacement. Sebab apa ya, dalam satu kotak kokokkat ni ada 20 sachet, 10 sachet serbuk oat dan juga 10 sachet serbuk koko. Berasingan. Sangat sedap. 20 sachet ya, 10-10. Jadi ya, yang ni 30 gram oat ni dan 20 gram ni serbuk koko, kita campur dalam satu shaker, kita bagi secara percuma ni, campur kedua-dua ni, isi air 150 hingga 200 ml, rasa coklat yang sangat sedap. Bila kita minum je, Rina, serta-merta kita akan rasa terus rasa kenyang. Tapi Datuk, tak nak makan dah makanan lain. Okey, dari suhu air itu adakah air sejuk ataupun air panas? Okey, air sejuk pun boleh gunakan, nak guna air suam pun boleh. Yang paling penting, sebaik saja anda minum kokokkat ni, Rina, seawal kata tu 4 hingga 6 jam akan rasa kenyang. Anda tak perlu lagi rasa nak berlapar, nak makan macam-macam. Sebab apa ya, dia sangat healthy, sangat sihat, dapat membantu menyekat selera makan, menjaga bentuk badan anda ya. Daripada kita makan makanan berlemak semua-semua tu, lebih baik kita minum kokokkat ni. Cukup ringkas dan paling penting harga dia RM38 saja mampu milik. Dan seterusnya, kokokkat ni kita ambil pada waktu pagi sebagai pengganti makanan, dan pada waktu malam ya, sebelum kita tidur ataupun kata orang tu selepas makan ya. Kadang-kadang bila kita dah makan macam-macam ni, Rina, kita ada masalah susah untuk lawas ya. Bila susah untuk lawas, mulalah perut kita rasa buncit, rasa selesa. Kadang-kadang kita kat tandas sekarang memerap lama ya, 10 hingga 15 minit, susah nak membuang, susah untuk lawas ya. Sebab apa? Masalah sembelit yang berlaku ni kadang-kadang membimbangkan ya. Dan sebenarnya Rina, masalah sembelit ni boleh menyebabkan pengumpulan toksin ya, yang mana toksin-toksin ni boleh menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya. Jadi anda minum apple fiber ataupun orange fiber ni setiap kali selepas makan, yang mana ya, apple fiber dan orange fiber ni membantu proses pelawasan. 4 hingga 6 jam lepas anda minum, apple dan juga orange fiber ni dapat membantu anda ke tandas untuk membuang segala lebihan makanan yang kita dah makan tu, yang tak terhadam tu akan disingkirkan melalui proses pelawasan. Kita rasa perut kita rasa macam, ya Allah, ringannya lepas tu. Tapi ada beza tak antara apple dan orange ni, ataupun sama je kandungan dia? Apple fiber ni khusus untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Manakala orange fiber untuk berat badan melebihi 70 kg. Dan kita tengok video kat kaca TV ya, disebabkan kata orang tu oleh bentuk badan kita kurang menawan ya, kita tak jaga pengambilan serat yang mencukupi, bentuk badan kita kurang menawan, rasa sebu, rasa berat tak selesa. Kadang-kadang Rina, suami apa yang dah kahwin tu dan sebagainya, kadang-kadang tengok perempuan yang lebih bentuk badan lebih menawan dan sebagainya ya, mulalah risau si isteri ni ya. Jadi rasa rendah diri pun ada. Rendah diri, kulit tak berapa cantik, kusam ya, bila kita tak buang lebihan makanan tak terhadam tu kan, toksin tu menyebabkan kulit kita kusam. Malah dalam sama juga kalau kita tengok, Rina, nak gayakan baju pun susah, nak berfashion pun susah ya, tak dapat memakai kata orang tu baju yang diingini. Jadi anda amalkan apple fiber yang tertera kat kaca TV sekarang ni, harga pun mampu milik, RM30 saja, murah sangat, Rina. Kalau orange fiber untuk berat lebih 70 kg, harga dia RM35. Dan istimewanya, apple fiber dan orange fiber ni ada serat-serat yang terbaik seperti PCM khas yang dapat membantu memberi rasa kenyang juga. Dalam masa sama seperti mana saya katakan tadi ya, dapat membantu menyingkirkan kata orang tu toksin-toksin, makanan yang tak terhadam semua tu melalui proses pelawasan. Dan sebenarnya bercakap mengenai serat, kalau kita tengok kat Malaysia ni, corak pemakanan kita, ramai di antara Malaysia yang kurang mengamalkan pemakanan sihat ya, kurang mengambil serat ya, sebab tu kita kadang-kadang ada masalah susah untuk lawas, Rina. Dan kadar serat yang dicadangkan oleh World Health Organization sebenarnya adalah di antara 25 hingga 30 gram setiap hari. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia hanya mengambil serat serendah 12 gram saja sehari. Sebab itulah kadang-kadang bentuk badan kita kurang menawan, bila serat tak cukup, susah sangat untuk kita kata orang tu lawas dan sebagainya. Dan anda tengok ya di TV, selepas mengamalkan apple dan juga orange fiber secara teratur, dapat membantu menggayakan fashion yang diingini. Itu yang paling penting. Memang seronok dapat bergaya. Itu yang paling penting. Okey, seterusnya yang terakhir ni, Datuk. Okey, seterusnya saya juga bawakan C+ ni, dia makanan tambahan untuk anda yang inginkan kulit yang cantik. C+ ni sangat mudah untuk anda amalkan. Hanya koyak, Rina, kemudiannya tuang ke dalam mulut. Sebab apa? Ia didatangkan dalam pack 3 gram dan harga C+ ni RM38, ada 20 sachet, sangat murah, promosi sangat istimewa, 20 sachet ya, 3 gram koyak tuang dalam mulut. Yang paling penting ya, bila anda amalkan C+ ni dapat membantu anda mendapatkan kulit yang cantik, mengurangkan masalah kulit yang kusam ya. Bila kita kusam, kurang keyakinan diri, kadang-kadang masalah jerawat, jeragat kulit berminyak tu, anda amalkan C+ ni, insya-Allah kulit lebih cantik, lebih halus, boleh dapatkan kulit yang lebih cerah, tona lebih sekata. Mudah saja, dalam ni ada ramuan seperti vitamin C, hitanyon yang sangat-sangat baik untuk kecantikan kulit anda. Dan dalam ni juga ada ramuan blackcurrant yang sangat-sangat tinggi dengan ramuan antioksidan yang mana baik untuk melambatkan proses penuaan, anti penuaan dan membantu mengembalikan keremajaan kulit anda. Bagi wanita yang dah berusia, lelaki yang berusia, nampak berusia dan sebagainya, saya kira sangat sesuai untuk anda amalkan C+. Bukan saja yang berusia, kita yang muda pun, Rina, boleh amalkan. Tu dia yang paling penting. Untuk kata orang tu secara ringkasnya hari ini, Rina, untuk mendapatkan potongan
kata orang tu baju yang lebih menawan, bentuk badan yang lebih menawan, jangan lupa ya, amalkan diet yang sihat, makan yang seimbang. Jangan lupa makan Coco Cup pada waktu pagi ni, dan selepas makan ataupun sebelum tidur minum apple fiber untuk berat kurang 70 kg. Lebih 70 kg minum orange fiber. Dan jangan lupa ya, untuk kulit yang cantik dapatkan C+. Pearl Skin C+ ni harga RM38 saja, ada 20 sachet. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan VAC baru beli. Sebab apa? VAC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Terima kasih, Rina. Terima kasih Sama-sama juga Dato' Adri untuk perkongsian hebat daripada produk-produk VAC ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Pejam celik sambil-sambil tulis lah. Dia nak masak, berebut-rebut, ambil anak dan macam-macam. Kami dah pun sampai di penghujung siaran. Tetapi Rina, seperti yang telah pun kita war-warkan awal tadi, sekali lagi kami nak ingatkan anda tentang apa yang bakal berlaku pada malam ini. Okey, Lazada Chief Discount Officer akan bersiaran langsung malam ini jam 9 malam di TV3, aplikasi Lazada dan TV3 Malaysia YouTube. Berhibur sambil membeli belah bersama-sama dengan Aini Idrus dan artis-artis terkenal tanah air, serta dapatkan tawaran eksklusif dengan potongan harga sehingga 90%, penghantaran percuma dan banyak lagi. Inilah masanya kan nak belikan mainan anak, nak beli barangan dekat dapur. Awak nak beli apa itu? Awak nak belanja. Kalau nak belanja, kejap lagi saya bagi list. Tak, saya tengok 90% ada yang RM1, boleh lah? Okey, kalau kita nak buat rumusan tentang menu-menu kita hari ini, kami nak ingatkan, kongsikan lagi sekali kepada anda. Yang ini tadi kita kongsikan sambal gesek kan, Rina? Betul. Sambal gesek ni yang bukan saja boleh dimakan begitu sahaja dengan nasi, tetapi juga boleh dijadikan bahan asas untuk nasi goreng, paru, udang dan ayam. Itu sambal gesek. Ini kita cerita tadi tentang ikan talapia goreng cili padi berasap, juga salah satu menu yang anda boleh kongsikan kepada keluarga. Nak ubah cita rasa barat pun boleh. Ya, ini dia dah kita fusionkan resepi pasta dengan daging salad dan juga pasta buttermilk cili padi with chicken. Dan bagi mereka yang suka sangat cili padi jeruk, tak payah risau. Lepas ni buat sendiri. Sebab senang dan mudah je, bahan pun tak banyak. Nak sesuatu kelainan, boleh cuba resepi masak lemak udang bersama dengan sukun dan juga ayam goreng cili padi dan bawang. Memang ini macam. Okay. Perut pun sudah berbunyi, dah berlagu-lagu dalam Liviza. Apa pun terima kasih untuk semua penonton Wanita hari ini. Mudah-mudahan ia memberi inspirasi untuk hidangan tengah hari anda. Esok kembali lagi. Esok kami akan bawakan kepada anda tentang topik wanita sayangi dirimu. Banyak nak kita kongsikan. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Enggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik.